Tuhan. Negara kita merupakan sebuah negara maritim yang bukan sahaja ada kaitan dengan kedudukan geografi Malaysia, terutama semenanjung yang terpisah dengan Sabah dan Sarawak oleh Laut Cina Selatan. Bahkan juga keluasan wilayah maritimnya yang hampir 2 kali ganda lebih luas berbanding keluasan wilayah daratan. Semestinya isu maritim ini harus dilihat dari pelbagai perspektif seperti sejarah, ekonomi, politik, sosial dan yang lebih utama keselamatan. Penubuhan APMM dilihat mempunyai sasaran dan objektif yang baik untuk dengan beberapa skop tugas yang penting bagi tujuan keselamatan maritim negara. Namun dalam jawapan kepada seorang Dewan Layak bertarikh 22 hari bulan Oktober 2013, Menteri Dalam Negeri telah mengakui bahawa sebenarnya APMM ini tidak dilihat gagah dalam memainkan peranan, tugas dan tanggungjawab Dantas Menteri menjalankan agar pasukan polis marin dikukuhkan semula dengan tanggungjawab yang lebih besar. Adakah kerajaan tidak menyedari akan kedemahan ini? Adalah bagus kita mempunyai banyak agensi dalam mengawal sedia kawasan maritim kita yang luas ini. Namun apabila keupayaan agensi itu dipersoah oleh satu kementerian, maka ia bukanlah satu isu yang boleh kita liamkan begitu sahaja. Saya menyelali bahawa maritim Malaysia pernah mengeluarkan pelan pelancangan strategi 2011 hingga 2015. Kini tinggal setahun sahaja lagi. Sejauh manakah pelan strategi tersebut berada di dalam danasan yang tepat? Jika kita ikuti perkembangan kemajuan maritim Malaysia sehingga tahun 2013, ia masih tidak memamparkan satu perubahan yang menunjuk. APMM merupakan sebuah agensi penguatkuasaan maritim dan juga sepada militari. Mengapa APMM ini tidak diletakkan di bawah pemantauan Kementerian Dalam Negeri, memandangkan KDN adalah merupakan satu kementerian yang bertanggungjawab dalam soal keselamatan dalam negara, dan kemudiannya APMM ini boleh dipindahkan kepada Angkatan Tentera Malaysia pada bila-bila masa oleh Perdana Menteri atau Dewan Layak jika berlaku sebarang krisis ketenteraan atau krisis keselamatan terhadap negara. Sehingga kini, apakah aset-aset yang dimiliki oleh APMM? Usia aset, tiada perolehan, keupayaan dan juga tenaga sumber manusia terlatih dan tidak terlatih serta khusus dan latihan yang telah dan sedang dirancangkan bagi memperkukuhkan APMM. Sejarah telah mendekatkan bahawa Selat Melaka merupakan antara daluan strategi dunia, iaitu laluan penting penghubung antara negara barat, Asia Barat dan Asia Pasifik. Kedudukan Malaysia sebagai negara maritim
sebenarnya pernah disebut oleh penulis terkenal Portugis ketika itu, Duarte Barbosa, bahawa sesiapa yang memerintah Melaka berkuasa terhadap Venice. Begitulah strateginya wilayah maritim negara kita. Tetapi sejarah juga menunjukkan keadaan ini boleh berubah sekiranya kriteria-kriteria tertentu terjejas, dan kenyataan ini wajib mengingatkan kita kembali faktor sejarah apabila pengaruh serta kuasa maritim kita pada satu ketika dahulu menurun dan kemudiannya hilang. Sekian, terima kasih. Ya, Menteri. Datuk Yang Di-Pertua, penubuhan APMM telah dilaksanakan oleh kerajaan berdasarkan kajian yang mendalam oleh bahagian keselamatan negara Jabatan Perdana Menteri dengan menyediakan kajian pengujudan pasukan pengawal pantai Malaysia pada tahun 1999. Penubuhan APMM bukanlah keputusan yang dibuat secara tergesa-gesa. Sebaliknya dibuat setelah kerajaan mengenal pasti segala kelemahan dalam pengurusan sistem penguasaan maritim negara sebelumnya, dan setelah mempertimbangkan sedalam-dalamnya model penguasaan maritim yang dilaksanakan oleh negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Kanada, Jepun dan India. Sejak 9 tahun APMM diwujudkan, berbagai kejayaan telah dicapai. Kejayaan terbesar dalam membenteras aktiviti pelanunan dan rompakan kapal dagang di Selat Melaka, di mana pada tahun 2009, 2010, 2012, 2013 dan 2014 kes pelanunan di Selat Melaka adalah sifar. Manakala pada tahun 2011 hanya 2 kes sahaja dicatatkan tetapi berjaya dibenteras oleh APMM. Berbanding semasa di awal penubuhan APMM, sebanyak 38 kes rompakan dan perlanunan di Selat Melaka dicatatkan pada tahun 2004 dan menurun kepada 10 kes pada tahun 2005. Begitu juga kejayaan mengurangkan kes-kes pencerobohan nelayan asing. Pada tahun 2009, sebanyak 137 kes melibatkan tangkapan nelayan asing. Pada tahun 2010 pula sebanyak 13 kes dicatatkan. Pada tahun 2011 sebanyak 70 kes dicatatkan, dan pada tahun 2012 sebanyak 57 kes dicatatkan, dan pada tahun 2013 pula sebanyak 61 kes dicatatkan. Statistik kes penahanan pendatang tanpa izin pula menunjukkan keberkesanan APMM dalam melaksanakan penguasaan. Pada tahun 2006, sebanyak 65 parti telah berjaya ditahan oleh APMM. Jumlah tahanan parti juga meningkat pada tahun-tahun berikutnya, iaitu pada tahun 2009 dengan 692 tahanan, 2010 dengan 545 tahanan, 2011 dengan 567 tahanan, 2012 dengan 1,156 tahanan, dan 2013 dengan 1,231 tahanan. Sepanjang tempoh 9 tahun beroperasi, APMM telah menerima 2 anugerah antarabangsa, iaitu pada tahun 2009 anugerah Asia Pacific Aerospace and Defence Awards Maritime Security Agency of the Year oleh Frost and Sullivan. Pada tahun 2012, APMM telah menerima anugerah Quality Summit New York 2012 Gold Award for Excellence and Business Prestige. Anugerah ini diberikan kepada APMM sebagai pengiktirafan usaha yang berterusan membangunkan agensi. Pada di 28th Asia Pacific Roundtable yang berlangsung pada 2 hingga 4 Jun 2014 di Kuala Lumpur, salah seorang speaker, Profesor Emeritus Dr. Carlyle Thayer dari School of Humanities and Social Sciences, University of New South Wales, Canberra, and the Australia Defence Force Academy, ADFA, semasa membincangan tajuk Beyond Territoriality, Managing the Maritime
Commons in the South China Sea telah memuji Malaysia kerana mewujudkan APMM yang telah berjaya menangani isu jenayah maritim di perairan negara di samping mementerai isu keselamatan maritim di Laut Cina Selatan. Seterusnya, beliau menyatakan APMM boleh meneraju usaha negara-negara ASEAN dalam melindungi keselamatan serantau termasuk protokol bagi mencegah dan menyekat jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan dadah, senjata api dan penyeludupan manusia. Pada tahun 2011, kerajaan telah membuat keputusan bahawa APMM adalah agensi tunggal penguatkuasaan maritim yang akan menguatkuasakan semua undang-undang persekutuan yang terpakai di zon maritim Malaysia. Manakala pasukan polis marin akan melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan di pulau, tasik dan sungai. Perkara ini ditegaskan sekali lagi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa mesyuarat khas MKN pada 28 Januari 2014 bahawa kuasa APMM adalah kekal seperti keputusan tahun 2011 dan PM boleh melaksanakan tugas yang memerlukan kehadiran mereka di pesisir pantai. Dengan keputusan itu, maka adalah jelas bahawa semua tugas penguatkuasaan di laut adalah di bawah bidang kuasa APMM. Isu pertindahan kuasa dengan agensi lain seharusnya tidak wujud lagi kerana kerajaan telah pun mengiktiraf APMM sebagai agensi tunggal yang menguatkuasakan undang-undang persekutuan di zon maritim Malaysia. APMM telah diberi tanggungjawab meliputi zon maritim Malaysia bermula daripada tikas air surut low water mark hingga batas luar zon ekonomi eksklusif ZEE dan pelantar benua. Tugas-tugas penguatkuasaan dan cari lamat search and rescue dengan izin oleh agensi-agensi lain terhad dan ianya dibatasi kawasan-kawasan di belakang garis tikas air surut. Polis marin pula diberi kuasa bagi memastikan keselamatan pulau, sungai dan tasik. APMM mempunyai plan strategik sehingga 2040 yang telah dibukukan, iaitu Plan Perancangan Strategik Maritim Malaysia 2040. Di dalam plan ini, APMM telah menggariskan perancangan sebanyak 7 fasa seperti berikut. Fasa 1 2006 sampai 2010. Fasa ini dilaksanakan dalam RMK 9 yang memberikan keutamaan dalam membina keupayaan penguatkuasaan dan cari lamat khususnya bagi membentuk maritim Malaysia menjadi agensi yang unggul. Fasa 2 2011-2015. Dua perkara penting dirancang pada fasa ini, iaitu pertama, kewujudan maritim Malaysia sebagai agensi penguatkuasaan maritim tunggal pada Ogos 2011. Kedua, pengambilan alih tugas penguatkuasaan undang-undang maritim negara secara keseluruhan dari lalai agensi penguatkuasaan maritim. Sejak dengan keperluan ini, Maritim Malaysia akan meneruskan program-program meningkatkan keupayaan penguatkuasaan dan cari lamat. Perancangan bagi kedua-dua fasa ini turut mengambil kira untuk melaksanakan projek perolehan aset dan pembinaan infrastruktur. Sehingga kini APMM telah berjaya melaksanakan projek pembinaan infrastruktur seperti pembinaan pusat latihan AMSAS di Gobeng, Pahang, stesen udara APMM di Subang, daerah maritim Kuala Terengganu dan daerah maritim Tanjung Sedeli beserta dengan perolehan beberapa aset seperti yang telah dirancangkan. Namun begitu, APMM masih berhadapan dengan kekangan, iaitu pembelian dan penggantian kapal-kapal maritim yang telah usang dan telah berusia melebihi 40 tahun. Datuk, ini betul. Saya mohon untuk tidak membaca yang saya tidak harus membaca sebab ada beberapa perkara yang saya rasa saya perlu potong daripada jawapan. Ya, sila. Dengan pengiktirafan di peringkat antarabangsa yang diberikan kepada APMM ini, jelas membuktikan bahawa APMM berada pada landasan yang betul dalam usaha untuk terus melaksanakan dan menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Ianya bukan mudah untuk badan antarabangsa mengiktiraf sebuah agensi itu, melainkan ianya telah menunjukkan kecemerlangan dalam menjalankan tugasnya. Jelasnya APMM telah berjaya menjalankan tugas dengan cemerlang walaupun terdapat kekangan yang perlu dihadapi. Datuk yang dipertua, APMM diwujudkan dengan konsep Naval Force with Civilian Phase yang bersifat paramilitary. Dengan itu, dalam menghadapi keadaan semasa darurat, krisis khas atau perang, APMM sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri adalah di bawah perintah dan kawalan Angkatan Tentera Malaysia. Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kebangsaan, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia,
Bilangan 1 Palang 2003 pada 17 April 2003 telah memutuskan bahawa APMM diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri bagi memudahkan penyelarasan fungsi-fungsi agensi-agensi dan jabatan-jabatan yang terlibat. Keputusan ini amatlah tepat dan bagi memastikan bahawa pewujudan, pembangunan dan pengoperasian APMM tetap berada di laksana yang dihasratkan oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, cadangan untuk meletakkan APMM di bawah lain-lain agensi perlu dikaji. Di samping itu, terdapat juga ahli yang berhormat yang mencadangkan supaya ditubuhkan Kementerian Maritim yang memerlukan penelitian mendalam. Pada masa kini, APMM memiliki 77 buah kapal dan 173 bot, sebanyak 46 buah kapal daripada 77 buah kapal yang dimiliki oleh APMM ketika ini telah berusia melebihi 30 tahun dan ada di antaranya telah mencecah 50 tahun. Sedangkan jangka hayat yang efektif bagi kapal-kapal beroperasi adalah dalam 20 tahun. Kapal-kapal yang usang dan uzur ini kerap mengalami kerosakan dan memerlukan kos pembayaran yang tinggi bagi membaik pulih kerosakan. Datuk Yang di-Pertua, walaupun berbekalkan aset usang yang kerap rosak ini, APMM akan terus mengawal pantai negara sepanjang 4,490 km dan zon maritim Malaysia yang berkeluasan 614,000 km persegi. Adalah tidak wajar apabila APMM yang tidak memiliki kekuatan yang sepatutnya terus dipersalahkan di atas beberapa insiden yang berlaku. Bagi pembangunan sumber manusianya, APMM sentiasa mengadakan usaha dalam mencetuskan revolusi idea untuk memberi penekanan terhadap usaha membangunkan modal insan sebagai satu landasan kecemerlangan. Warga APMM dari semua peringkat merupakan aset insani yang paling penting dalam usaha merealisasikan fungsi dan objektifnya dengan kerangka asas melalui Pelan Perancangan Strategi Maritim 2040 dan Plan Strategi Sumber Manusia APMM. Datuk Yang di-Pertua menyentuh tentang kepentingan Selat Melaka sebagai Sea Lane of Communication (SLOC) yang dicatatkan oleh penulis Portugis iaitu Duarte Barbosa bahawa siapa yang memerintah Melaka berkuasa terhadap Venice adalah tidak dinafikan. Sebelum penubuhan APMM, Selat Melaka telah dikategorikan sebagai War Risk Zone oleh Lloyd's Joint War Committee pada Jun 2005. Pengumuman ini telah mengakibatkan kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka perlu membayar premium insurans yang lebih tinggi. Keadaan keselamatan Selat Melaka yang goyah pada ketika itu mengakibatkan pihak asing, khususnya kuasa-kuasa besar dunia, menyatakan hasrat untuk meletakkan kapal bagi melaksanakan rondaan di Selat Melaka. Hasrat ini sama sekali tidak diterima oleh negara pesisir, khususnya Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Indonesia menekankan bahawa negara luar perlu menghormati kedaulatan negara pesisir di Selat Melaka. Alasan kegiatan LANU yang berluasa telah diterjemahkan sebagai kegagalan negara-negara di rantau ini menangani aktiviti LANU dan juga pengganas maritim. Bagi mengatasi kegagalan fungsi dan peranan agensi yang sedia ada pada ketika itu, iaitu menangani isu pelanunan dan pengganas, kerajaan telah mengambil inisiatif menubuhkan APMM. Hasil yang berjaya dicapai melalui komitmen tanpa mengenal erti penat yang ditunjukkan oleh warga APMM ini adalah amat positif dan ketara sekali di mana kes-kes pelanunan di Selat Melaka menurun secara mendadak. Penurunan ini adalah disebabkan oleh peningkatan penguatkuasaan melalui rondaan, pemeriksaan dan tangkapan yang dilakukan oleh APMM. Lloyd's JWC telah menarik semula status Selat Melaka sebagai kawasan berisiko perang pada bulan Ogos 2006 apabila melihat aktiviti pelanunan dan rompakan di Selat Melaka telah menurun. Datuk Yang di-Pertua, kejayaan APMM ini telah membuka mata pelbagai pihak dari luar negara untuk mempelajari resepi kejayaan APMM khususnya dan Malaysia amnya dalam menangani ancaman keselamatan di laut khususnya pelanunan. Pelbagai kumpulan kajian antaranya dari negara seperti Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam, Cambodia dan Kesatuan Eropah telah datang membuat lawatan ke APMM. Menteri-menteri dari Australia dan Kanada telah mengadakan lawatan ke APMM bila mana mereka berada di Malaysia. Contohnya pada 5 Oktober 2013, Stephen Harper, Perdana Menteri Kanada sendiri beserta delegasi telah datang membuat lawatan ke APMM dan berbincang aspek keselamatan khususnya
isu berkaitan penyeludupan manusia. Berdasarkan kejayaan telah dinyatakan adalah tidak benar bahawa APMM telah gagal dalam melaksanakan tugasnya. Kenyataan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri pada 22 Oktober 2013 tidak menyebutkan secara langsung mengenai kegagalan APMM. Sebaliknya hanya ingin memberi tumpuan yang lebih bagi meningkatkan keupayaan pasukan polis Marine. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.